Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Syahrul Islam dalam Stadium RTM pagi ini. Kita mulakan dengan aksi Piala AFC yang berlangsung malam tadi di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Pasukan tuan rumah Sabah FC meraih kemenangan bergaya 4-1 dalam saingan kumpulan H menewaskan kelab dari Vietnam, Haiphong FC. Kemenangan yang diraih Sabah FC itu juga membolehkan skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee merampas kedudukan pendahulu kumpulan H selepas 4 perlawanan berlangsung. Terdahulu dalam saingan tersebut, Sabah FC berjaya memanfaatkan aksi di laman sendiri dengan sebaiknya. Gol awal Sabah FC hadir menerusi Daniel Ting pada minit ke-19 sebelum Darren Loke meletakkan tuan rumah mendahului 2-0 pada minit ke-33. Sabah terus mendominasi permainan pada aksi babak kedua apabila pemain pertahanan Gabriel Perez menjaringkan gol pada minit ke-70. Bagaimanapun, kelonggaran benteng pertahanan Sabah akhirnya membuka ruang kepada lawan untuk meledak gol tunggal menerusi pemainnya Yuri Mamute pada minit ke-85. 2 minit sebelum tamat perlawanan, pemain Jeffrey Chiu melengkapkan jaringan kemenangan 4-1 Sabah FC. Kita masih lagi ada 2 perlawanan di mana saya percaya Makassar juga ingin mendapatkan tempat kedua terbaik. Jadi kita tak boleh mengambil mudah sama ada Makassar ataupun Hougang selepas ini, di mana kita perlu kekalkan momentum terutama daripada segi disiplin para pemain keseluruhan permainan. Selepas ini, Sabah FC akan berdepan Hougang United pada 30 November ini sebelum bertemu PSM Makassar pada aksi terakhir kumpulan bulan depan. Menjelang kejuaraan Grand Prix Motosikal Dunia di litar antarabangsa Petronas Sepang hujung minggu ini, pelumba Moto2 negara Azroy Hakim Anwar mengharapkan perlumbaan berlangsung dalam keadaan litar basah. Bagi beliau, situasi itu mampu beri kelebihan kepada pelumba tempatan. Azroy akan membuat penampilan kedua atas tiket wildcard bersama Helmi Azman dalam pasukan Petronas MIE Racing Honda. Harap yang saya boleh improve daripada tahun lepas daripada segi lap time. So untuk weekend race pula saya harapkan hujan. So at least saya boleh fight dengan rider kat depan. So kali ini kalau boleh saya nak catch up rapat sikit, at least top 20 ke dekat dry race. So kalau anda kata wet race, of course top 10 lah target. Azroy ditemui selepas majlis meet and greet bersama pelumba MotoGP di Menara Petronas. Sementara itu, bagi Helmi Azman, dia berharap dapat memanfaatkan masa yang singkat untuk menyesuaikan diri dengan jentera yang digunakan pada perlumbaan itu nanti. Helmi bakal membuat penampilan sulungnya dalam saingan Moto2 dan tidak pernah menggunakan jentera tersebut kecuali pada sesi latihan rasmi hujung minggu ini. Ya, kalau compare saya dengan Azroy, last year dia dah pernah bawa dan dia ada sikit advantage daripada saya. Itu memang betul. Tapi apa pun, dia pun tahun ni tak pernah langsung ada practice atau bawa Moto2. But untuk this weekend, so kita mungkin lebih kurang. Tapi apa pun, kita orang memang just untuk practice one tu nak cepat adapt dan kita orang dah tak ada masa sebab kerana masa sangat singkat lah untuk pada minggu ni. Keadaan cuaca pada hari perlumbaan MotoGP hujung minggu ini diramal hujan pada sebelah petang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Azhan Shafriman Hanif, pihaknya telah bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk perubahan jadual perlumbaan seperti berlaku di GP Australia sebelum ini. Jelas beliau, pihaknya tetap berharap saingan pada Sabtu dan Ahad berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Pada bulan lepas, perlumbaan GP Australia di litar Phillip Island terpaksa dilangsungkan sehari lebih awal kerana cuaca hujan. Sementara itu, Azhan Shafriman berkata sebarang perubahan jadual perlumbaan tertakluk kepada keputusan Dorna Sports yang merupakan pemegang hak eksklusif komersial dan televisyen MotoGP. Kejohanan skuash Piala Malaysia Ace di Seremban 2 Negeri Sembilan, pemain skuash wanita negara Rachel Arnold muncul peserta tunggal dari Malaysia yang mara ke peringkat akhir. Rachel yang menghuni ranking ke-39 dunia menewaskan wakil Mesir Malak Khafagi 8-11, 11-7, 11-4
6-11 dan 11-4 di separuh akhir dalam masa kurang 1 jam. Aksi final yang akan berlangsung hari ini bakal menyaksikan Rachel berdepan pilihan utama dari Mesir, Nur El Tayeb. Nur El Tayeb sebelum itu menewaskan seorang lagi wakil Malaysia, S. Sivas Sangari. Dalam kategori lelaki, Eng In Yao juga tumpas kepada pemain Mesir, Karim Abdel Gawad di separuh akhir. Kita beralih ke saingan hoki dalam Dewan Piala Tuanku Zara. Skuad wanita Malaysia mencatat kemenangan pertama dalam aksi round robin itu selepas menumpaskan Switzerland 3-1 di Ipoh. Saingan yang berlangsung di Stadium Indra Mulia menyaksikan Malaysia mendahului pada minit ke-15 menerusi jaringan Aaron Hussein. Aaron sekali lagi meletakkan pasukan negara Selesa di depan menerusi pukulan sudut penalti. Asakan demi asakan yang direncana Malaysia terus membuahkan hasil apabila giliran Nur Asfarina Isahifika Isahidun meledak gol ketiga negara juga dari pukulan sudut penalti. Switzerland cuba bangkit dan berjaya meraih gol pada minit ke-38 menerusi Tosh Tamara. Usaha mereka untuk menambah jaringan selepas itu gagal sekaligus membolehkan Malaysia meraih 3 mata pertama. Terdahulu pada sebelah tengah hari Malaysia tumpas 2-3 kepada Australia. Ini pula melibatkan prestasi atlet pada Sukan Asia Hangzhou 2022. Bengkel pasca nilai Temasa Hangzhou merumuskan beberapa penambahbaikan struktur perlu dilakukan. Ia bagi memastikan wujudnya konsistensi dan peningkatan prestasi bagi kontingen negara pada Tamasya akan datang. Menteri Belia dan Sukan Hedayu berkata semua maklum balas diterima akan diperhalusi bagi meraih prestasi yang baik pada Sukan Olimpik Paris 2024. Antara cadangan dan maklum balas diterima adalah program latihan bermula lebih awal, latihan sepenuh masa berbanding secara sambilan, penambahbaikan kemudahan serta peningkatan gaji atau allowance jurulatih. So banyak feedback ini kita akan teliti semua dan buat penambahbaikan seperti yang telah kita laksanakan untuk Sukan SEA Games Cambodia. Pada Sukan Asia Hangzhou bulan lalu, Malaysia meraih 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa untuk menamatkan saingan di tempat ke-14 keseluruhan. Atlet equestrian negara Kabil Ambak Muhammad Fatil akui dia tidak bercadang untuk menyertai Sukan Olimpik 2024. Jelas beliau, persediaannya ke Sukan Asia Hangzhou 2022 bermula 23 September hingga 8 Oktober lepas menyebabkan beliau tidak dapat memberikan tumpuan untuk kelayakan ke Tamasya Paris. Atlet berusia 43 tahun itu yang meraih emas acara dressage individu di Hangzhou, China berkata latihan rapi dan fokus terhadap tamasya itu menyebabkan beliau terlepas kebanyakan kejohanan kelayakan yang berlangsung dari awal tahun ini. Menurut beliau, kos untuk membeli kuda yang tinggi turut menjadi antara faktor beliau masih belum bercadang untuk bersaing pada Sukan Olimpik di Paris. Sementara itu, Kabil turut berharap bakat muda dalam sukan tersebut agar dapat mencipta kejayaan sepertinya pada kejohanan disertai. Kejohanan hoki dalam Dewan Antarabangsa Piala Sultan Nazim Shah dan Piala Tuanku Zara 2023. Jumaat 10 November, siaran langsung Afrika Selatan bertemu Switzerland 8.30 pagi, New Zealand bertemu Malaysia 10 pagi, Namibia bertemu Australia 11.30 pagi, New Zealand bertemu Hong Kong 3 petang, Australia bertemu Namibia 4.30 petang dan Malaysia bertemu Afrika Selatan 6 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Eksklusif hanya di RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.